So kita pergi dekat Google and then kita type kelas kek sebab saya memang pakai. Jadi dia memang dah ada lah. Oh sorry. Okay, kelas kek. So dia akan suruh kita sign up. Kita akan sign up, tekan. Okay, nanti dia akan keluar macam ni lepas kita sign up tadi. So kita akan tekan kita adalah teacher. Okay, ni kalau kita nak sign up with email lah. So kita boleh guna email, mana-mana email kita. Okay, lepas kita sign up dia akan keluar macam ni. So kita letaklah nama yang kita nak gunakan Lepas kita dah isi tadi nama cikgu apa, nama kita, dia akan keluar macam ni. Okay. Organisation ni kita letak nama sekolah. Okay, type lah nama sekolah masing-masing SMK, SK. Okay, SMK Convent Muar. Ini sekolah saya. So, okay, nampak? So, jadi lepas tu kita just tekan join organisation. Okay, so sekarang kita nak buat new assignment Jadi, kita tekan button ni. Okay, dia akan keluar new blank assignment, create from folder. Dia ada juga daripada folder kita. Kalau kita dah siap sedia ada daripada Words ke daripada mana dalam laptop pun kita boleh bagilah. Tapi ni saya tak explore lagi, so korang explore sendiri. Saya nak tunjuk yang new blank assignment. Dia sebenarnya kat situ boleh je kalau dah ada kerja kita nak bagi daripada tempat yang kita dah ada, tapi kena explore lah. Biasa saya buat soalan kat sini. Okay, yang name tu dia dah letak. So yang subjek ni kita letak lah. Carilah subjek kita macam saya subjek history saya letak. Okay, kemudian grades ni tak penting lah tapi isi je. Kemudian private ni dia memang biarkan only your student lah. Sebab nanti dia akan keluar link Kemudian yang ni kita tulislah apa kita nak budak buat soalan. Okay. Kemudian saya akan pergi dekat slide. Dia boleh bagi berapa banyak kerja yang kita nak. Okay, kita pergi dekat slide. Okay, dia akan keluar blank macam ni. So, kita pergi dekat more. Kita akan ambil background. Okay, so nanti bila background dia akan macam ni. Tak berapa jelas. Okay. Okay, dia ada banyak background ni, ada yang macam kotak-kotak untuk matematik kot. Okay, so untuk saya isi saya akan ambil ni. So dia dekat background tu boleh explore lah apa yang ada. Okay, so dia akan pergi dekat kita punya tu tadi, dia akan bergaris macam ni lah. Tak berapa jelas kot Okay, jadi macam kertas buku ni. Alright, so saya suka kertas buku macam ni untuk tulis soalan. Okay, so kita dah nampak blank page macam ni. Kita nak buat soalan, kita boleh ambilkan more dekat more and then kita ambil dekat T tadi. Ni pen ni touch ni saya beli dekat kedai RM2 je ataupun dekat DIY je untuk memudahkan. So tadi kita dah ambil dekat T tadi, kita boleh letak dan kita tarik lah untuk buat soalan. Okay, kemudian kita type soalan katakan saya ambil soalan yang mudah lah jelaskan. Okay, maaf anak jiran, jelaskan. Okay, so saya dah siapkan soalan. Okay, saya dah type tadi, saya dah tunjuk macam mana nak type soalan. So ini sekarang assignment saya dah siap. Kalau kita nak bagi okay, so sekarang macam mana kita nak hantar assignment kita ni kepada murid kan. Okay, kita dah ada soalan tadi. So kita back ke sini anak panah ni. Okay, tunggu kejap. Okay, kemudian kita akan nampak ni edit assign view work. View work ni bila dah ada student kita masuk, kita boleh tengok lah. Okay, sekarang ni kita nak hantar dekat dia. Jadi kita tekan assign. Kemudian dia akan keluar ni roster ni, assign roster. Kita tekan assign roster warna hijau ni.
So dia akan keluar color macam ni sampel bab ni soalan yang saya dah buat lah. Ni ada soalan bab 1, soalan bab 2. So kita yang tadi kalau kita baru buat soalan, maksudnya create a new. Kemudian ni roster name. Kita bubuh lah soalan soalan latihan 2. Okey. Kemudian dah ada warna kuning, dia siapkan dengan color supaya kita nampak tu. Okey, dah keluar dah kita punya assignment yang kita nak hantar kat murid. Okey, sekarang kita pergi dekat view work. Okey, dia akan keluar macam ni, warna kuning. Kemudian kita tengok sini dia dah bagi link LQZ 4G7 ni. So kita tekan, dia akan keluar macam ni. So kita copy link ni. Okey, copy link dan kita padam. Kita dah copy link. Kita pergi letak link kita tu dekat mana-mana group lah yang kita. Okey, macam saya ada group Telegram. So kita letak dekat group Telegram. So link tadi tu kita paste dekat kita punya group kelas. Okey, kemudian kita send saja dekat group macam tu. So murid akan masuk ikut sini nanti So saya akan tunjukkan pula nanti view yang dekat murid macam mana. So bila kita dah send, murid akan tekan. Okey, sekarang saya berlakon jadi murid saya. Saya berlakon jadi murid. So ni tab satu lagi. Saya dah tadi kan hantar link dekat group. So saya jadi murid. So saya tekan link tadi. Murid hanya tekan link tadi. Okey, dekat murid dia akan macam ni. Nampak dia dah ada kod kelas tu, dah tak perlu murid dah tekan. So kita sebagai murid, so murid kita suruh je dia masukkan nama ini tab anak saya Okey, katakan saya letak nama saya Pah. Dan murid kena ingat nama yang dia letak. Sebab next time bila dia nak tengok balik atau kita nak tambah assignment dekat slide 2, slide 3, dia kena masuk gunakan nama yang sama, huruf besar, kecil semua sama. Kalau dia lupa, nanti dia akan jadi a new student lah. Okey, kemudian kita tekan go. Okey, lepas tu dia akan buka macam ni. Okey, so saya sebagai murid, sekarang saya nak jawab. Okey, Pah ada dekat dalam sini. So saya akan jawab. Saya akan guna T ni untuk jawab. Okey, teks. Dan kita tarik. Ingatkan pelajar untuk tarik. Okey, kemudian saya jawablah. Okey, ni saya nak tunjukkan dua-dua ni yang bawah, tab bawah ni adalah murid, yang tab atas ni saya adalah guru tadi. So dekat bahagian guru kita dah nampak murid ada masuk seorang Kalau dia ada ramai, dia akan keluarlah banyak nama-nama tersebut. So saya dah boleh pergi dekat Pah tadi. So saya akan buka dekat tu dan saya tengok anak murid saya yang bernama Pah tadi dia masih tak jawab. Okey, jadi katakan sekarang ni tab Pah. So saya nak jawab sebab cikgu saya sedang melihat. Okey, jadi saya jawablah katakan antara ciri. Okey, boleh nampak antara ketika saya sedang menulis ni antara ciri dekat bahagian layout guru punya, dia pun kita boleh nampak murid kita tulis apa. Antara ciri, kita boleh nampak murid kita padam. Contohnya saya padam. Okay, nanti kat sana pun akan terpadam. Okay, saya tarik balik kat sini. Anak murid yang nama Pah ni, dia tarik balik. Dia slow sikit. Antara ciri, apa soalan tadi? Sumbangan. Sorry, bukan ciri. Okay, salah pula kan. Okay, nampak Jadi, cikgu memang boleh tengok direct apa murid tulis. Dan katakan saya rasa saya tulis salah. Katakan saya tulis sebagai murid, saya antara ciri sumbangan ialah saya letak yang salah kertas. Okey, kertas dia tamadun Mesir Purba. Ni soalan nak Mesopotamia, saya salah kan. Okey, sebagai guru, saya boleh beritahu murid saya yang dia buat tu salah Jadi saya boleh dekat more tadi, saya boleh conteng kertas dia kat more ataupun nampak dekat more ataupun ni. Okey, saya boleh guna pen untuk beritahu tak tepat ke ataupun saya nak kata tak berapa betul. Okey, saya ambil tu. Kemudian pilih pen merah. Katakan kertas ni saya cakap salah So saya conteng kat situ.
Nampak tak? Apa yang saya conteng, katakan salah. Okey, itu saya nak tanya itu. Saya punya ni pen tak berapa bagus. Kena beli pen yang ni. Itu tamadun. So saya boleh conteng lah kat sini dan saya juga boleh padam. Okey, katakan nanti bila dia dah betulkan, saya tak nak saya padam Jadi dekat tempat saya pun sama. Dekat sebagai layout student tu dia nampak lah cikgu buat apa. Cikgu padam, cikgu betulkan. Ataupun saya tak nak buang masa, saya cakap pakai voice dekat murid saya tu, saya tegur guna voice pun boleh. Okey, katakan saya nak tegur murid saya tadi, kertas tadi salah, tak tepat, saya tak nak conteng. Okey, saya boleh guna voice. Okey, jadi saya tekan kat sini. Okey. So, kalau first time dia ni. So, saya boleh start record apa yang saya nak cakap dekat anak murid saya. Contoh saya start record. Kamu tulis kertas tu tak tepat. Kertas itu adalah dari tamadun Mesir Purba. Jadi tulis jawapan yang tepat. Okay, stop and save. Kita tengok nanti. Okay, dia berada di sini. Apa yang saya cakap. So, murid saya dia boleh buka. Kertas tu tak tepat. Kertas itu adalah dari tamadun Mesir Purba. Jadi tulis jawapan yang tepat. Tu tadi adalah apa yang saya tegur tadi murid saya tengah buat Ini dekat dekat murid punya kerja Saya sebagai murid tadi, okay, saya boleh dengar apa cikgu saya cakap. Kamu tulis kertas tu tak tepat. Kertas itu adalah dari tamadun Mesir Purba jadi tulis jawapan yang tepat. Okey. Okey, jadi murid saya tadi dia boleh betulkan. Dia boleh betul on the spot. Okey, salah jawapan saya ni, jadi saya boleh padam. Katakan nanti dia tulis jawapan yang betul. Contohnya saya kata okey, tamadun Mesopotamia sumbangan dia, katakan kita ambil menggubal undang-undang Hammurabi. Okey, katakan saya ambil yang ni betul. Okey, kemudian dekat layout kita, sebagai cikgu, saya tengok murid saya dah tulis betul saya nak tanda, sebab saya nak tanda on the spot apa dia tulis tu betul. So saya boleh tanda 1 markah. Murid kita banyak. Bila murid ada banyak, kita boleh pilih mana murid yang kita nak pantau. Ataupun masa murid ni tengah jawab, dia ada masalah, dia sebenarnya boleh angkat tangan. Ada tanda tangan dekat sini sebagai murid. So dia akan angkat tangan macam tu. Okay, please help. Okay, nanti dia akan keluar dekat cikgu punya layout kita tu, dia akan keluar tanda tangan macam ni. Maksudnya kita tahu murid ni perlukan perhatian ni sebab dia seorang. Jadi saya buka, tekan kat tangan kuning tadi, dia akan keluar macam ni. So kat sini ada macam-macam lah. Ni kena explore sendiri. So ada highlighter, ada rubber, and then ada pemadam boleh padam. Kemudian dekat more ni ada boleh masuk gambar, picture dan sebagainya. Saya pun tak ambil explore sangat sebenarnya. Okay, so itulah. Dan kalau kita terkeluar balik, kita masuk je balik. Dan bila-bila kita rasa kita nak, katakan kita lepas ni kita nak masak kan, kita tak sempat nak tanda semua, tapi murid kita tengah online, kita dapat tengok semua, tapi dia dah siap, dia boleh keluar, tinggalkan. Dan bila malam ke lusa ke, dan dia takkan hilang lah. Bila-bila masa kita boleh tanda. Dan lepas kita dah tanda, kita boleh pesan lah dekat grup murid kita untuk semak balik apa yang cikgu dah tanda tadi. Sama ada nak suruh salin dalam buku balik ataupun biarkan saja, sebab murid-murid boleh tengok semula hasil kerja yang diorang buat. So seronok lah. So kalau matematik tu kita, tapi beli pen yang betul lah yang depan dia tajam ni, macam susah sikit nak tanda. Kalau pen tu betul, so kalau macam matematik tu still macam boleh tulis tu bukan di dekat pen. So macam cuma kena ni, pen ni murah dan dia agak besar. So kita beli pen yang kecil lah untuk tulis kalau matematik. Dan ada kertas graf, tapi saya pun tak sempat nak explore kat mana.
So kena explore lagi lah ni untuk permulaan. Dan bila kita bagi tahu kat murid, kita bagi tahulah macam mana cara murid nak jawab, ambil dekat T, pergi dekat more. Then kalau nampak lambang ada hijau macam ni, maksudnya cikgu sedang menegur, so you all boleh buka. So saya rasa tak susah sangat, semua orang pun boleh guna. Okay, good luck.